Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, ini satu pendedahan paling menarik sekali oleh SPRM. Gelaran Tan Sri dijual pada harga 2 juta ringgit. Akhirnya SPRM menangkap dalangnya. Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 6 individu termasuk 2 wanita kerana disyaki terlibat dengan sindiket penjualan darjah kebesaran pingat persekutuan palsu. Sindiket itu mengenakan bayaran kira-kira 2 juta ringgit untuk mendapatkan gelaran Tan Sri kepada calon-calon yang berminat dengan kegiatan itu dipercayai dijalankan sejak 3 tahun lalu. Menurut sumber, suspek yaitu 3 lelaki dan seorang wanita berusia antara 30 hingga 50-an ditahan pada 30 November lalu di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya ketika hadir memberi keterangan. Manakala 2 lagi suspek yaitu wanita berusia 40-an serta lelaki 30-an ditahan secara berasingan pada 4 dan 6 Disember lalu. Suspek terbaru yang ditahan kira-kira pukul 3 petang di Melaka Kelmarin merupakan presiden sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO disyaki menjadi dalang utama menetapkan harga bagi calon yang berminat mendapatkan pingat kebesaran. Dia mengarahkan ahli sindiketnya itu, yaitu suspek kedua, lelaki berusia 50-an yang menyamar sebagai tengku bagi mendapatkan bayaran bagi menipu kira-kira 6 individu lain yang ingin mendapatkan pingat kebesaran tanpa melalui prosedur biasa, katanya lagi. Sumber berkata, isteri suspek kedua pula dipercayai terlibat bersama 2 lagi suspek yang menyamar sebagai ahli perniagaan sebuah syarikat berasaskan pertanian bagi menguruskan transaksi penerimaan wang tersebut. Jelasnya, sindiket ini dipercayai mula menjalankan kegiatan ini sejak tahun 2020 dan memperdayakan beberapa mangsa membabitkan kerugian beratus ribu ringgit dengan menunjukkan gambar dan surat dokumen daripada sebuah agensi kerajaan. Ia bagi meyakinkan mangsa bahawa gelaran dan pingat yang diatur melalui pintu belakang ini adalah benar-benar tulen. Salah seorang mangsa lelaki yang berusia dalam lingkungan 50-an dipercayai membayar kira-kira 2 juta ringgit untuk mendapatkan gelaran Tan Sri menerusi beberapa transkrip bank kepada sindiket ini, dan SPRM sedang berusaha mengesan 5 lagi individu yang turut menjadi mangsa sindiket, kata sumber itu lagi. Menurut sumber lagi, bayaran yang dikenakan berbeza mengikut darjah kebesaran. Misalnya, gelaran Datu bernilai lebih kurang kira-kira Rp150.000, Datu Sri Rp250.000, manakala Tan Sri pula kira-kira Rp2 juta. Susulan penahanan tersebut, 3 suspek yang ditahan disambung reman selama 3 hari lagi bermula 6 Disember lalu, manakala seorang suspek dibebaskan dengan jaminan SPRM. Suspek wanita yang ditahan pada 4 Disember lalu ditahan reman selama 4 hari bermula 5 Disember lalu, manakala suspek utama ditahan reman selama 5 hari bermula semalam hingga 11 Disember ini. Ia selepas perintah reman dikeluarkan oleh Magistrate Irza di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hashim berkata, ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut dan berkata, siasatan dijalankan di bawah Seksyen 16A dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Beliau berkata, SPRM kini sedang mengesan beberapa lagi suspek yang dipercayai terlibat dalam sindiket tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul. Identiti sebenar Mr. H bakal terdedah hari ini. Identiti sebenar Mr. H yang menjadi dalang penyebaran rakaman video berbaur luca melibatkan bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Datu Muhammad Agus Yusof, dan pembantunya Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani dijangka didedahkan kepada umum pada hari ini. Sumber terdekat dengan Abdul Wahab berkata, ini kerana penolong pegawai JKOM itu bakal mengemukakan surat tuntutan saman terhadap Mr. H, aktivis pembangkang Badrul Hisham Syahrin atau Cikgu Bad, serta kerajaan untuk mengheret mereka ke mahkamah.
Jelasnya surat tuntutan saman ke atas Mr. H dan kerajaan akan dikemukakan menerusi peguamnya Faizal Abdul Rahman atas pertuduhan konspirasi bagi menjatuhkan imejnya sebagai penjawat awam. Untuk Cikgu Bad, surat tuntutan saman akan dikemukakan ke atas beliau oleh Peguam Wahab atas kenyataan fitnah dikeluarkannya berhubung isu penyebaran video tular melibatkan Muhammad Agus. Dengan surat berkenaan bakal didedahkan kepada umum, secara tidak langsung rakyat Malaysia akan mengetahui siapa identiti sebenar Mr. H yang menjadi teka-teki sehingga hari ini, katanya kepada Sinar Premium pada Khamis. Mengulas lanjut, sumber berkenaan turut menegaskan nilai tuntutan saman yang bakal dikemukakan Abdul Wahab ke atas ketiga-tiga entiti berkenaan akan diketahui pada esok. Tuntutan saman turut dibuat ke atas kerajaan Malaysia kerana Mr. H yang merupakan salah seorang pegawai kerajaan di JKOM telah berkonspirasi untuk menjatuhkan imej dan maruah Wahab. Sehingga kini, Abdul Wahab masih terkesan dengan konspirasi pendedahan video tular beliau dengan Muhammad Agus. Tuntutan saman itu penting bagi mempertahankan maruah serta kredibiliti beliau selaku seorang pejabat awam, katanya. Sebelum ini dalam satu sidang media, Abdul Wahab mendedahkan tindakan merekam perbualan lucah antara dirinya dengan Muhammad Agus didalangi seorang individu yang dikenali sebagai Mr. H. Beliau berikutan itu, satu laporan dibuat Abdul Wahab di Ibu Pejabat Polis IPD Kajang bagi mendedahkan identiti individu itu kepada polis. Pendedahan video tular dipercayai menjadi faktor Muhammad Agus meletak jawatan Ketua Pengarah JKOM dengan beliau mendakwa rakaman video tular berkenaan adalah palsu dan disunting pihak tidak bertanggungjawab. Saudara-saudara sekalian, kita harap pada hari ini Mr. H akan terdedah dan semua kemelut ini bakal selesai. Kita jumpa lagi untuk ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini peringatan paling keras sekali untuk Hadi Awang. Dipetik daripada FNT, tak perlu label munafik kalau tak setuju. Itu yang diberitahu kepada Hadi. Kenyataan Hadi Awang berkait cara kerajaan menyalur peruntukan yang disamakan dengan golongan munafik disifatkan keterlaluan. Presiden PAS Abdul Hadi Awang diingatkan supaya tidak melabel kerajaan sebagai munafik meskipun tidak bersetuju dengan kaedah urus takbir negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar berkata, kenyataan Hadi menerusi minda Presiden PAS semalam bertajuk cara golongan munafik menentang Islam diikuti Israel dan PH amat keterlaluan. Sesungguhnya perbuatan memberi label sedemikian amat mendukacitakan kerana ia boleh mewujudkan kekeliruan dalam kefahaman masyarakat dan menimbulkan bibit-bibit perpecahan serta permusuhan agama antara sesama umat Islam, katanya dalam kenyataan. Menerusi catatan Hadi semalam, ahli Parlimen Marang itu mendakwa PKR sebagai parti minoriti kini memimpin kerajaan boneka pragmatik liberal, iaitu sama seperti Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO yang mencapai keputusan minoriti diberikan hak bagi menubuhkan kerajaan dengan sokongan Israel dan Amerika Syarikat. Pendekatan pemerintahan mereka sama seperti pendekatan golongan munafik pada zaman Rasulullah terhadap mereka yang beriman supaya menyekat peruntukan kepada pihak lawan, kata Muhammad Hadi lagi, Abdul Hadi lagi. Sehubungan itu, Muhammad Naim mengingatkan umat Islam supaya tidak terjebak dengan usaha melabel oleh sesetengah individu dan pemimpin politik kerana berbahaya serta menyalahi hukum syarak. Seluruh umat Islam dinasihatkan menghayati nilai ajaran agama yang melarang perbuatan menuduh seorang Muslim yang lain dengan gelaran kafir, fasik atau munafik tanpa bersandarkan kepada bukti dan hujah kukuh, katanya. Beliau turut menggesa pemimpin politik lebih bertanggung jawab dalam memelihara keutuhan perpaduan ummah serta membudayakan adab meskipun berbeza pendapat menerusi dialog dan perbincangan secara harmoni. Ia bagi meleraikan sebarang perbedaan dalam kaedah dan pendekatan urus takbir kenegaraan semasa, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu peringatan paling baik dan paling mantap untuk Hadi Awang, iaitu
Tidak perlu label munafik kalau tak setuju. Itu diberitahu kepada Hadi. Kenyataan hadiah wang berkait cara kerajaan menyalur peruntukan yang disamakan dengan golongan munafik disifatkan keterlaluan. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jangan main isu akidah dalam politik, sebab itu kerja Khawarij. Mufti Perlis Datu Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dalam satu klip kuliahnya yang tersebar di media sosial melarang isu akidah dimainkan dalam politik. Menurutnya, gejala itu amat berbahaya seperti yang berlaku dalam sejarah kemunculan Khawarij yang berpolitik menggunakan nama agama dengan mengkafirkan atau menganggap sebagai musuh Islam pihak yang tidak menyokong mereka. Jelasnya, alasan puak Khawarij kononnya hendak menegakkan hukum Islam mengikut tafsiran mereka. Akibatnya, Dr. Asri yang juga dikenali sebagai Dr. Mazza itu berkata, sepanjang sejarah puak Khawarij telah berperang sesama Muslim. Jangan main isu akidah dalam politik, ini bahaya. Khawarij dia main politik antara Ali dan Muawiyah. Khawarij tak puas hati dengan Ali dan Muawiyah. Apa slogan Khawarij? Tidak ada hukum melainkan Allah. Sesiapa yang tidak berhukum dengan Allah, maka dia orang kafir. Mereka telah kafirkan Ali, Uthman, Muawiyah kerana bagi mereka tidak menjalankan hukum Allah menurut takrifan mereka. Mereka ambil ayat Al-Quran yang diturunkan kepada kufar, turunkan kepada orang mukminin, katanya. Dr. Mazza kemudiannya mengimbas kembali perjuangan Sayyiduna Ali bin Abi Talib dan para sahabat Nabi dalam memerangi kelompok Khawarij yang sesat ini. Ali suruh Ibnu Abbas berhujah dengan Khawarij. Pasal Khawarij ini yang ada lekuk di pipi kerana kuat solat malam tapi siang kafirkan anak-anak orang Islam, memerangi orang Islam di atas dasar sesiapa yang tidak berhukum Allah, mereka orang kafir. Kata Ali dalam riwayat yang masyhur, jika kamu nak keras kepala juga, aku kafir dan sesat, aku minta tolonglah, jangan pergi kafirkan seluruh umat Muhammad dengan dosa dan kesalahanku. Kamu tahu bahawa Nabi memotong tangan pencuri tetapi dia beri harta pusaka. Nabi menghukum orang berzina tetapi dia menyembahyangkan jenazahnya. Bagi orang Khawarij, siapa buat dosa besar maka dia lawan Tuhan, maka dia kafir, kata ilmuwan itu lagi. Peringatan Dr. Mazza itu tersebar ketika banyak pihak gusar dengan kenyataan melampau batas PAS yang menyamakan pendekatan pemerintahan kerajaan perpaduan madani seperti pendekatan golongan munafik. Kemarin, Tan Sri Abdul Hadi Awang menerusi minda Presiden PAS tergamak mengaitkan Pakatan Harapan PH dengan sifat munafik dan rejim Israel. Dakwah Hadi sikap memaksa rakyat itu untuk menyokong dan mendukung apa-apa sahaja ialah amalan purba zaman jahiliyah yang turut diamalkan oleh Yahudi Zionis Israel di Palestin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terbaik untuk kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Selepas 5 orang ahli parlimen telah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada orang kata mereka mungkin akan kehilangan kerusi kerana melanggar akta anti lompat parti. Rupa-rupanya ini yang berlaku. Sokongan ahli parlimen pembangkang pada Perdana Menteri tidak melanggar akta anti lompat parti. Ini berita yang pastinya menyenangkan hati Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan, tapi menyebalkan hati pembangkang. Tindakan beberapa ahli parlimen pembangkang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan pimpinannya baru-baru ini tidak menyalahi akta anti lompat parti atau akta perlembagaan pindaan nombor 3 2022 akta E1663.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, ini kerana kesemua ahli parlimen hanya menyatakan sokongan tanpa melompat atau keluar daripada parti politik masing-masing. Akta anti lompat parti itu bermaksud betul-betul lompat parti. Kalau kita baca perbahasan untuk mewujudkan akta anti lompat parti ini pada sesi-sesi lepas, penekanan lebih kepada meninggalkan parti yang dia bertanding atas tiket parti tersebut. Tetapi hari ini mereka menyatakan bahawa mereka tidak meninggalkan parti, hanya memberi sokongan. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah dia bukan lompat parti keluar parti. Dia memberi sokongan dan kerajaan sudah dibentuk. Katanya ketika menjadi tetamu program Suara Anak Madani yang turut menampilkan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil semalam. Bagaimanapun, Azalina yang juga Ketua Penerangan UMNO berkata, parti masih berhak mengambil sebarang tindakan akibat pelanggaran disiplin kerana ia tertakluk kepada keputusan parti masing-masing. Mengulas lanjut, dia berkata bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang membawakan usul akta itu tahun lepas turut menjelaskan bahawa tindakan menyatakan sokongan kepada kerajaan tanpa melompat parti tidak melanggar pindaan perlembagaan yang berkenaan. Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 yang mempunyai peruntukan melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti berkuat kuasa pada 5 Oktober 2022 selepas diluluskan Dewan Rakyat pada 28 Julai tahun yang sama. Azalina turut menafikan segala tuduhan yang dilemparkan oleh pembangkang, termasuk kerajaan telah memberikan segukan kepada ahli parlimen terbabit sekaligus melanggar akta berkenaan. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hassan Hafiz Syed Abdul Fassal menyatakan bahawa menjadi wakil rakyat pembangkang terbaru dan kelima menyatakan sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Azalina meminta ahli Parlimen pembangkang memberikan teguran atau kritikan lebih matang di Dewan Rakyat dan bukan hanya yang berkonsepkan kebencian atau ekstremis. Kita amalkan sistem Westminster yang mempunyai kabinet bayangan. Kalau kita tembak dari segi dasar, saya rasa ia lebih adil, afdal sebab contoh Menteri Komunikasi Bayangan kata, kalau kami kerajaan, kami tidak akan buat sedemikian. Ia lebih kepada perbincangan intelektual bagi saya. Rakyat Malaysia ini golongan berakal dan mereka boleh memilih, katanya. Suara Anak Madani adalah program bual bicara yang menampilkan setiausaha politik kanan Perdana Menteri itu, Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin sebagai moderator serta tetamu-tetamu kejemputan dengan gaya lebih santai bagi membincangkan dasar atau isu hangat. Program yang ditayangkan di platform Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube, Suara Anak Madani bersempena setahun penubuhan Kerajaan Madani di bawah pimpinan Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.